Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama-tama kali marilah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya kita masih lagi hidup dalam lingkungan iman Islam dan ihsan. Dan sama-sama kita sentiasa bertaubat kepada Allah Taala akan segala dosa yang telah kita lakukan sama ada kita sedar ataupun tidak. Dan sama-sama kita sentiasa bermohon kepadanya supaya ia menetapkan kita di atas jalan yang lurus. Pada kali ini saya ingin membuat satu reaksi ringkas dengan bahasa yang mudah dalam bahasa yang singkat tentang apa yang dikatakan memuliakan guru. Memuliakan guru ini adalah satu perkara yang sangat-sangat kita dituntut. Ya, bahkan ulama-ulama dahulu seperti Imam Ghazali menetapkan ataupun sangat-sangat menggalakkan untuk kita memuliakan guru. Kerana guru itulah tempat kita menuntut ilmu, tempat kita membuka pintu ilmu ataupun pengetahuan untuk menghapuskan kejahilan. Tetapi ada setengah pihak yang mengatakan memuliakan guru itu seolah-olah mengkultuskan guru ataupun memaksumkan guru itu sehingga seolah-olah setaraf dengan Nabi. Baik. Reaction saya ini tidak bertujuan untuk merendah-rendahkan ataupun mencela ataupun mencaci ataupun melabel sesiapa pun dengan label-label yang tidak sepatutnya ataupun menghasut mana-mana pihak. Cuma saya ingin berkongsi pendapat yang mungkin bercanggah dengan pihak-pihak yang lain ataupun dengan ustaz-ustaz yang lain. Sebelum itu kita tonton dulu satu video ringkas daripada ceramah pendek yang dibuat oleh Mufti Negeri Perlis Saudara Muhammad Asri Zainul Abidin ataupun digelar dengan lebih popular sebagai Dr. Mazhar. Video ini saya dapat daripada laman YouTube. Ya. Tengok Syekh Muhammad Saleh Ibn Utsaimin. Orang tanya macam soalan, dia jawab macam komputer. Tak pernah tengok dia, saya duduk di Jordan, tak pernah jumpa ulama macam tu. Inilah Syekh Muhammad Saleh Ibn Utsaimin. Aku baca fatwa-fatwa dia. Ni aku tengok orang dia. Subhanallah, hebat. Main geng-geng kat Malaysia ni pergi kata sesat. Apa himpun semua mufti Malaysia ni. Semua alim ayat kaki dia abang buat tak ada. Baik. Kita telah mendengar apa yang dikatakan oleh Dr. Mazhar. Beliau memuji seorang ulama ataupun mungkin gurunya daripada Arab Saudi, iaitu Syekh Saleh Al-Utsmain. Beliau mengatakan kehebatan Syekh Saleh Al-Utsmain ini sangat-sangat hebat ataupun sangat-sangat mendalam tentang ilmunya. Bahkan beliau mengatakan beliau tidak pernah berjumpa seorang ulama yang begini hebat. Bahkan beliau membandingkan seluruh ilmu mufti-mufti di Malaysia seramai 12 orang, jika dicampurkan tidaklah mencecah taraf keilmuan Syekh Saleh Al-Utsmain. Bahkan tidak mencecah mata kaki Syekh Utsmain sekalipun. Bahkan tidak mencapai taraf air basuh kaki Syekh Utsmain. Baik. Seperti yang saya katakan tadi, guru adalah pembuka ilmu kepada kita, yang menjauhkan kita ataupun menghilangkan kejahilan daripada kita. Dengan guru kita menjadi orang yang berilmu. Dengan guru kita mengetahui segala hukum-hukum syarak. Dengan guru kita mengetahui akan Allah Subhanahu Wa Taala. Guru ini disebut sebagai ulama. Ulama adalah ikutan kita dan diperintahkan
kepada kita untuk merujuk ulama. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, ya, ulama itu adalah orang-orang yang tinggi darjatnya, ya, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan hadis Nabi mengatakan ulama itu waris Nabi ataupun waris ilmu Nabi. Ya, bukan waris darah, tapi waris ilmu Nabi. Dan Allah Ta'ala juga telah memerintahkan kepada kita supaya merujuk kepada ulama. Jika kita tidak mengetahui, maka tanyalah kepada orang yang mengetahui. Iaitu alim, orang yang alim. Ini ulama. Tetapi secara prinsipnya, ulama, ya, dia tidak mencapai tahap Nabi. Ulama itu bukanlah maksum. Ya. Mereka hanya adalah ilmuwan yang mempunyai ilmu yang mendalam tentang agama. Dengan pengetahuan itu mereka mengeluarkan hukum ataupun berijtihad, ya, untuk menyelesaikan masalah-masalah umat dalam agama. Namun apabila kita katakan ulama itu tidak maksum, tidaklah bermakna kita boleh mencela ulama. Ya, ataupun mengatakan jangan ikut ulama itu, jangan ikut ulama ini. Kita nak berijtihad sendiri kerana mereka bukan maksum. Tidak boleh. Kerana seperti mana yang saya katakan tadi, Nabi telah mengatakan ulama itu waris ilmu Nabi. Ya. Dan Allah Ta'ala telah menegaskan, rujuklah kepada ulama jika kamu tidak mengetahui. Dan apabila kita mengatakan seseorang yang memuliakan ulama, memuliakan gurunya itu sebagai mengkultuskan Nabi, mengkultuskan ulama, maaf, ataupun memaksumkan ulama, ini adalah satu pendapat yang silap. Ataupun mungkin kita boleh sebutkan sebagai tuduhan. Kerana memuliakan guru itu atau memuliakan ulama itu bukan bermaksud kita untuk memaksumkan ulama. Kita hanya memuliakan ulama. Ya, kerana ulama itulah, seperti mana saya katakan, saya katakan tadi, orang yang berilmu. Itu orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah. Dan tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang jahil. Jauh, tidak sama. Kita pun faham. Ya. Orang itu jahil, orang ini alim. Kita pun faham. Baik. Kadang-kadang kita ini terlajak. Kita mengatakan orang itu mengkutuskan ulama, memaksumkan ulama. Syirik hukumnya, bid'ah. Tetapi dalam bahasa yang sama, kita tidak sedar. Kita pernah mengkutuskan ulama. Mengatakan guru-guru kita, ulama ikutan kita itu sangat hebat. Melebihi segala ulama-ulama di seluruh dunia, seluruh Malaysia. Mengatakan ilmu ulama, jika dihimpunkan segala ulama di Malaysia ini, tidak mencecah buku lali ulama yang diagung-agungkan. Bahkan tidak mencapai kemuliaan air basuh kaki ulama yang diagungkan itu. Ini satu sikap yang bagi saya secara peribadi tidak baik. Secara peribadi, saya juga mempunyai guru, mempunyai mursyid. Mursyid saya itu adalah dari golongan keluarga yang dikenal sebagai keluarga yang alim. Dan bapanya dikenal sebagai seorang wali Allah. Bekas pelajar Al-Azhar. Bekas pelajar guru-gurunya di tanah Arab. Dan silsilah guru-guru mursyid saya itu, dia sampai kepada ulama besar di Timur Tengah, di Morocco. Bahkan dalam manaqib guru utama di Morocco, dia menafsir Quran hanya dengan melihat tapak tangan. Menafsir hadis dengan melihat belakang tangan. Dan dia diakui kealimannya oleh ramai ulama-ulama di Timur Tengah. Baik di Sudan, Morocco ataupun
Mesir. Tetapi saya tidak pernah mengatakan guru saya ataupun salah silah gurunya itu melebihi segala guru-guru di dunia ataupun di Malaysia. Tidak pernah. Kerana kita memahami bahawa setiap ulama itu, guru-guru itu ada kelebihannya sendiri. Ada kepandaiannya sendiri. Ada bidangnya yang tersendiri. Jadi, adalah satu sikap yang tidak baik. Apabila kita mengatakan orang itu mengkultuskan guru, memasukkan guru. Tetapi dalam masa yang sama, kita memaksumkan atau mengkultuskan guru kita. Jadi, hendaklah difaham ya, bahawa memuliakan guru itu adalah sesuatu yang sangat digalakkan. Kerana kita memuliakan punca ilmu yang kita akan dapat ataupun yang kita akan amalkan. Dan tidaklah kita, orang yang memuliakan guru itu sampai ke tahap ketika ia memaksumkan gurunya, melebihi daripada guru-guru yang lain. Bahkan mungkin mencapai tahap Nabi. Na'udzubillah. Jadi hendaklah difaham akan sebaik-baiknya akan hakikat ini supaya kita tidak tersalah. Tidak salah iktikad kita sendiri dan tidak salah kita menuduh orang. Sedangkan itulah yang pernah kita lakukan. Jadi sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.